Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 6, iaitu hari ini kita nak kenali elemen elektromekanikal. Tadi kita dah cerita dah satu persatu berkaitan dengan maksud dia dan sebagainya, tapi kita nak tahu juga macam mana dia berfungsi, ya. Baiklah, mungkin cikgu boleh terangkan kepada kita dan juga murid-murid kita di rumah sana. Silakan cikgu. Okey Aiman, terima kasih. Okey, jadi macam ini Aiman. Sebelum kita mulakan kita punya sesi, cikgu akan memilih satu perkakasan yang menggunakan sepenuhnya komponen elemen elektromekanikal. Perkakasan yang menggunakan elemen elektromekanikal untuk berfungsi. Jadi untuk hari ini, cikgu akan pilih mesin basuh. Mesin basuh? Ya, sebab mesin basuh ni hampir ke semua rumah ada. Jadi kita menggunakan pengetahuan yang sedia ada untuk kita mengaplikasikanlah ilmu elemen elektromekanikal ni. Okey. Jadi dekat sini Aiman, cikgu dah sediakan satu keratan rentas mesin basuh. Okey, maksud keratan rentas ni ialah cikgu dah ubah gambar mesin basuh ni yang kita nampak di bahagian dalam. Oh, dalam dia? Di bahagian dalam mesin basuh ni. Okey, jadi Aiman, apa yang Aiman nampak pada mesin basuh ni? Komponen yang Aiman boleh kelaskanlah secara mudah. Cikgu nak uji pengetahuan sedia ada Aiman sahaja. Okey, nombor satu salah sekali. Betul, itu tak ada masalah. Kalau salah cikgu betulkan, Ya, betul. Alright. Yang pertama sekali cikgu, yang atas sekali itu plug cikgu. Oh, yang ini. Okey, bagus. Okey, betul. Okey. Okey, tak apalah. Okey, ini pun dah kira bagus dah sebab Aiman dah dapat kenal pasti satu komponen. Oh. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tambah lagi 6 lagi komponen asas yang membolehkan mesin basuh ni berfungsi. Okey. Jadi yang pertama, tadi Aiman dah cakap plug untuk mesin basuh ni. Jadi cikgu dah kelaskan plug, kategori ini kita panggil plug 3 pin. Oh, plug 3 pin. Ya, sebab dia ada 3 pin. Okey, di Malaysia lah kita guna 3 pin. Okey, kita tampal di sini. Ini pengkelasan supaya Aiman faham dan tahu di mana kedudukannya. Tapi ingat, cikgu akan uji Aiman pada akhir sesi ni. Oh, kena tengok betul-betul ni. Okey, alright. Jadi yang ini, cikgu akan letak plug 3 pin. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya cikgu akan kelaskan iaitu di bahagian atas, kita panggil yang ini ialah panel kawalan. Panel kawalan. Apa fungsi tu semua? Kejap lagi cikgu akan terangkan. Cikgu akan kelaskan terlebih dahulu. Yang ini ialah panel kawalan, yang bahagian atas ni. Okey. Bahagian atas cikgu akan tampal panel kawalan. Okey, seterusnya. Kita dah tahu plug 3 pin, kita dah tahu kedudukan panel kawalan, kita ke bahagian motor. Ini tak ikut turutan tau, tapi tak apa. Kejap lagi kita akan belajar satu persatu. Satu persatu. Okey. Kita akan kenal pasti di mana kedudukan motor. Okey, motor selalunya dia berada di bahagian bawah. Oh, okey. Jadi dalam gambar rajah ni motornya di bahagian bawah yang inilah. Okey, cikgu akan lekatkan di bahagian bawah motor. Cikgu harap murid-murid di rumah pun dapat ikut. Sama-sama kita belajar dan kenal pasti kedudukan di mana setiap komponen ni. Okey? Aiman dapat? Dapat, cikgu. Plug, panel kawalan dan motor. Motor. Okey, seterusnya. Kita akan ke bahagian seterusnya iaitu komponen yang dinamakan tali sawat. Okey. Aiman, cuba Aiman teka di mana bahagian tali sawat tu. Cikgu ada sediakan satu contoh mesin basuh. Aiman tunjuk dekat cikgu dekat mana, cikgu akan tolong tampalkan. Okey, kalau kita tengok kat sini cikgu, macam tali motor ni dia mesti duduk kat bawah ni juga cikgu. Ya, tali sawat tu berbentuk macam tali di bahagian bawah ni. Okey. Okey, betul. Okey. Jadi kat sini Aiman dah secara automatik cikgu Aiman tahulah ni. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih Aiman. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita dah kenal pasti kedudukan tali sawat, kemudian kita kenal pasti pula kedudukan. Okey, ini namanya komponennya nama ialah takal. Oh, takal. Pertama kali dengar betul? Betul. Takal. Okey, takal ni kedudukannya di sini, di atas tali sawat ni. Ni ialah bahagian takal. Okey, bahagian takal.
Okey, jadi cikgu tampal atas dia. Okey. Seterusnya cikgu tambah. Ini ialah tambahan lah. Sebab kadang-kadang bila cikgu cakap drum dan murid di rumah akan bayangkan drum yang macam mana, yang muzik tu. Tapi sebenarnya dalam mesin basuh ada bahagian yang dipanggil drum. Yang inilah. Yang ini bahagian drum ni ialah bahagian tempat kita meletakkan pakaian. Ya, pakaian yang hendak dibasuh lah. Okey, ini drum. Okey, selesai. Dan akhir sekali. Okey, yang ini sensor keseimbangan drum. Okey. Jadi kat sini kita akan letakkan sensor ni. Okey, ini rumit sikit sebab sensor ni dia kecil saja di bahagian bawah ni. Yang ini. Yang ini dipanggil bahagian sensor keseimbangan drum. Jadi cikgu akan tampal di sini. Okey, setakat ni Aiman. Aiman dapat ikut penerangan yang cikgu berikan satu persatu mengenai setiap komponen ini. Jelas cikgu, sangat jelas. Okay. Satu persatu komponen yang ada dekat mesin basuh. Okay. Cuma cikgu, saya tak tahulah apa fungsi-fungsi untuk menggerakkan mesin ini cikgu. Okey, tak apa Aiman. Okey, jadi kita dah tahu setiap bahagian di dalam mesin basuh untuk dia berfungsi mengikut tugas dia. Sebab mesin basuh dia ada banyak tugas. Betul. Ada basuh, ada kering, dan pelbagai lagi. Okey. Jadi kat sini kita dah selesai. Okey, Aiman. Okey. Cikgu nak uji Aiman sikit Oh, boleh cikgu. Okey. Di bahagian bawah, kita selalu letak komponen apa? Di bahagian bawah biasanya kita akan letak komponen motor. Bahagian bawah motor. Selain pada motor Aiman. Daripada motor kita ada juga tali sawat. Okey, betul. Di bahagian bawah kita ada motor dan tali sawat. Okey. Motor ni kita boleh sebut sebagai jantung kepada mesin basuh juga cikgu. Kalau ya. Kalau rosak, nak kering, nak basuh dah tak boleh. Okey. Baik cikgu. Jadi seterusnya, yang ini ialah perkara yang paling penting sekali Aiman. Okey. Okey, sebab kita dah tahu dah komponen, tapi kita tak dapat nak kelaskan lagi. Komponen tu, adakah komponen ni ialah komponen elektrik? Adakah komponen ini ada komponen mekanikal dan sebagainya. Jadi, untuk penerangan yang seterusnya, cikgu akan agihkan setiap komponen ke dalam komponen-komponen yang kita sebut tadilah, yang membawa elemen elektromekanikal tu. Ada 3 tadi tu. Ada 3 tadi. Okey, yang pertama. Kita mulakan dengan motor. Okey, kalau motor ni kita kelaskan dia sebagai komponen elektrik. Elektrik. Bagus. Jadi cikgu akan tampal motor di bahagian komponen elektrik. Okey. Seterusnya kita bagi bahagian yang ini. Cikgu random je. Cikgu ni je. Rawak je. Okey, baik. Okey. Tali sawat. Tali sawat ni dia tak ada melibatkan elektrik. Ya. Jadi mungkin dia mechanical. Yes. Betul cikgu? Okey, jadi tali sawat kita kategorikan sebagai komponen mechanical. Okey, tampal di bahagian bawah. Okey, seterusnya kita masuk lagi satu. Yang ini. Okey. Apa nama? Takal ni pun sama juga. Sama dia juga. Bukan elektrik. Jadi dia mechanical cikgu. Okey, jadi takal pun kita kategorikan sebagai komponen mechanical. Okey, jadi kita akan tampal di bahagian bawah. Okey, seterusnya. Ni susah sikit man. Panjang. Yang ini. Yang ni saya rasa sensor keseimbangan drum. Komponen elektronik lah cikgu. Sebab dia sensor, jadi dia mesti elektronik. Yes, dia ini ialah kategori komponen elektronik. Jadi kat sinilah. Okey, cikgu tampal di sini. Okey. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian yang ini. Okey, lagi sikit man. Okey, yang ini. Ini elektronik cikgu. Yang ini elektronik. Apa nama ni? Panel kawalan. Panel kawalan. Panel kawalan ni kat bahagian mana tadi? Panel kawalan dekat atas dia cikgu. Ya, betul. Panel kawalan ialah di bahagian atas sekali. Okey. Ini ialah untuk panel kawalan. Okey. Panel kawalan ialah tadi Aiman cakap dia elektronik. Elektronik, betul Aiman. Okey, seterusnya. Okey. Tadi cikgu cakap ada 6 kan? Jadi ada lagi satu. Sorry. Okey. Plug
3 pin. Okey, ini kita tahulah plug tadi tu mesti ada berkena-mengena dengan Elektrik. Okey. Okey. Sorry, tertinggal. Okey, jadi kita dah lengkapkan kita punya elemen setiap komponen tu. Okey, Aiman, setakat ni dengan pembahagian ataupun penjelasan ini, Aiman ada soalan tak? Saya ada soalan lah cikgu. Okey. Kadang-kadang saya confuse dekat komponen elektronik ni. Saya ingat nampak macam nak dekat sama dengan elektrik. Ya. Jadi macam mana kita nak bezakan cikgu? Okey, cara kita nak bezakan tu nanti. Selepas ni cikgu akan terangkan. okey, So kita baik. ada nak terang ni tu. Okey, jadi cikgu akan simpan dulu soalan Aiman. Kita akan masuk ke penerangan yang seterusnya. Baik cikgu. Okey Aiman. Aiman tak rasa pelik ke? Apa kaitan ketiga-tiga komponen ni? Apa kaitannya cikgu? Okey, jadi cikgu akan terangkan. Kita ambil satu situasi mesin basuh. Bagaimana mesin basuh ni dia berfungsi menggunakan ketiga-tiga komponen ni. Okey, Aiman dah sedia? Dah Cikgu sedia, nak tukar cikgu. ni. Cikgu nak tukar bahagian untuk kita mengenal bagaimana setiap komponen ini berfungsi dalam mesin basuh. Okey. Okey, jadi Aiman, kita pilih satu situasi. Satu situasi. Okey, situasinya ialah cikgu pilih apabila mengaktifkan tetapan spin untuk mengeringkan pakaian pada mesin basuh. Tapi sebenarnya untuk langkah-langkah ni setiap mesin basuh dia berbeza. Oh. Okey. Jadi untuk yang cikgu punya, yang inilah cikgu ada 7 langkah. Okey. Macam mana kita nak kaitkan dengan komponen tadi tu Okey, jadi Aiman tumpukan perhatian. Baik cikgu. Okey, yang pertama, bekalan kuasa elektrik disambungkan ke mesin basuh melalui plug 3 pin. Plug 3 pin dikategorikan sebagai komponen Elektrik. okey, bagus. Okey. Dapat dah? Sikit Dapat lagi? dah cikgu, sikit lagi. Okey, langkah yang kedua, tekan butang on pada panel kawalan mesin basuh berada dalam keadaan sedia. Jadi kat sini pun ada komponen yang kita gunakan, itu komponen apa? Panel kawalan. Panel kawalan dikategorikan komponen Elektronik. Elektronik. Ya, okey. Saya confuse lah cikgu. Alright. Okey, selesai. Okey. Kita dah guna 2 dah. Baik. Tadi kita dah guna elektrik, kita guna elektronik. Okey, seterusnya nama langkah 3, tekan butang spin untuk proses mengeringkan pakaian. Yang ini kita tak ada gunakan komponen ataupun elemen elektromekanikal. Okey, langkah yang keempat, tekan butang start. Okey. Panel kawalan menghantar arahan kepada motor dan sensor keseimbangan drum. Oh. Jadi kat sini dia langkah yang ini dia ada menggunakan 2 komponen. Betul? Betul. 2 komponen, iaitu komponen yang pertama kita menggunakan komponen elektronik. Elektronik. Yang kedua kita menggunakan komponen Elektrik. Secara tak langsung cara kita nak menggunakan mesin basuh ni kita dah menggunakan prinsip elemen elektromekanikal tu sendiri. Okey, seterusnya langkah yang ke-5. Betul? Betul. Okey, motor memusingkan takal yang dihubungkan dengan tali sawat. Okey, takal akan memusingkan drum pada kelajuan tinggi untuk mengeringkan pakaian. Jadi kat sini kita dah menggunakan komponen apa? Takal dan tali sawat tu. Komponen Dan mechanical. Ya, jadi kat Aha. sini kita dah menggunakan komponen mechanical. Jadi langkah yang kelima ni kita dah menggunakan sepenuhnya elemen elektromekanikal untuk membuatkan perkakasan yang kita pilih ni ialah mesin basuh untuk berfungsi. Baik. Okey, langkah yang keenam, sensor keseimbangan drum akan menghentikan putaran drum sekiranya putaran drum tidak seimbang. Nampak? Sensor ni dia menggunakan dia punya fungsi untuk menyeimbangkanlah ataupun dia hentikanlah kalau dah tak seimbang. Dan langkah yang terakhir, langkah 7, drum akan berhenti berputar mengikut masa yang telah ditetapkan. Sekiranya drum tu seimbang, dia tidak akan berhenti dan akan berhenti sehingga masa yang telah ditetapkan. Okey. Alright. Baik cikgu. Aiman, Ya. 1 sampai langkah 7 Ya. dah selesai. Dah Jadi selesai. kita dah tahu dah elemen elektromekanikal tu ada dalam fungsi untuk menggunakan mesin basuh ni. Oh. Okey Aiman, Baik cikgu. dah faham semua?
Sebab Sekarang biasa ni- kalau dekat rumah cikgu, saya tekan butang on, tekan start je. Dia Okey. berfungsi terus. Okey, jadi hari ni Aiman dapat ilmu baru dan murid-murid di rumah dapat ilmu baru di mana setiap fungsi yang kita pilih dalam mesin basuh tu ada kena mengena dengan elemen elektromekanikal. Okey. Okey, Baik, Aiman. cikgu. Last. Cikgu nak bagi markah kat Aiman ni. Oh, baiklah. Nak uji lah. Okey, jadi dekat depan Aiman, cikgu ada sediakan satu latihan pengukuhan di mana cikgu nak Aiman kelaskan setiap bahagian. Cikgu nak Aiman kelaskan 4 lah. Okey, boleh, kelaskan cikgu. 4 daripada bahagian atas, Aiman tampal di atas papan tu. Okey, jadi kita pilih yang pertama apa Aiman? Plug 3 pin. Plug 3 pin dekat bahagian Okey. mana? Dekat atas ni cikgu. Okey, kita pilih 4 je. Baik, plug dan 3 yang pin. kedua, panel kawalan. Okey, panel kawalan di bahagian atas ni. Bagus, Aiman ni betul. Okey. Dan yang ketiga ni kita ada tali sawat cikgu. Betul? Tali sawat di bahagian bawah ni cikgu. Ya, yang warna hitam tu kan? Wayar hitam tu. Okey. Dan yang keempat kita ada takal. Takal ni Takal. dia yang berpusing tu lah cikgu ya. Betul lah. Kejap lagi cikgu akan huraikan lagi. Okey, baik. Takal. Dan cukup 4 cikgu. Cukup 4. Jadi cikgu Okey. tengok dulu. Betul tak Aiman? Betul ke cikgu? Okey, 1, 2, 3, 4. Bagus Aiman. 4 bintang cikgu bagi pada Aiman. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi murid-murid dekat rumah sana pun boleh juga buat dekat rumah sana, betul cikgu? Betul. Dia tandakan ataupun ajar mak dia. Betul. mak tahu tak kat dalam Ya. ni yang memusingkan Ya. mesin basuh ni adalah Ya. takal. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak berehat seketika. Sementara nak pergi ke mesin basuh tu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM.